Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dalam terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ain Nabilah dan ini berita AADK edisi 15 Disember 2021. Antara tajuk utama edisi ini, aspirasi keluarga Malaysia diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Pavilion KDN rangkul tempat ketiga booth terbaik. Keluarga perlu main peranan bantu atasi masalah penagihan dadah. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Aspirasi Keluarga Malaysia atau AKM akan diteruskan kerana ia merupakan usaha bersepadu secara tekal, bukannya janji kosong semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan sentiasa proaktif bekerja bersama rakyat bagi memulihkan isu kesihatan dan ekonomi, khususnya berdepan kelelahan kesan pandemik COVID-19. Justru bagi merealisasikan aspirasi pentadbiran itu, kerajaan telah menggariskan 6 teras yang menjadi tunjang kekuatan aspirasi keluarga Malaysia. Ia melibatkan menstrukturkan semula ekonomi, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini termasuklah mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia dan seterusnya memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Pelbagai program dan inisiatif di bawah aspirasi keluarga Malaysia telah dan akan dilaksanakan untuk memulih penghidupan, membina semula daya tahan dan memacu pembaharuan seperti yang telah diumumkan dalam bajet 2022. Pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia tidak akan terhenti setakat ini. Malah, aspirasi kami untuk bekerja bersama rakyat akan berterusan melalui pelan jangka masa sederhana bagi tempoh 6 bulan dan sasaran jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia AKM di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Khamis lalu. Hadir bersama Barisan Menteri Kabinet dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mahmad Zuki Ali. Program yang berlangsung selama 4 hari itu melibatkan 32 kementerian dan agensi mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Pavilion Kementerian Dalam Negeri atau KDN dinobatkan tempat ketiga bagi anugerah booth terbaik pada program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur baru-baru ini. Anugerah tersebut disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali kepada Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman. Sepanjang penganjuran AKM, orang ramai yang berkunjung ke booth KDN berpeluang melihat pencapaian 16 inisiatif dilaksanakan pihak kementerian melibatkan 10 agensi termasuk Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Kesemua inisiatif itu diletakkan di bawah 3 AKM utama seperti mana dihasratkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ia terdiri daripada AKM1, mekanisme kawalan sempadan diperkasakan merangkumi 3 inisiatif, AKM2, mekanisme penguasaan diperkasakan dan 8 inisiatif ditetapkan di bawah AKM3, sistem end-to-end E2E dibangunkan dan diperluaskan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Institusi kekeluargaan disarankan memainkan peranan aktif bagi mencegah ahli keluarga terjebak ke kancah penagihan dadah.
Ketua Pengarah Agensi Antara Kebangsaan atau AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belong berkata, inisiatif itu secara tidak langsung membantu mengurangkan masalah dadah di negara ini. Matlamat tersebut juga disifatkan selari dengan teras 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia atau AKM dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkukuhkan penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Sebagai anggota keluarga, maknanya keluarga tu perlu tahu apa aktiviti ahli-ahli keluarga yang lain lah. Maknanya kita menyeru supaya keluarga Malaysia bersama-sama dengan AADK dan juga kementerian untuk satu melaporkan kalau ada kegiatan pengedaran dadah, yang kedua merujuk kepada kita kalau ada masalah penagihan dadah di kalangan keluarga ataupun masyarakat lah di sekeliling. Maknanya kita kena jaga tepi kain lah untuk masalah ni. Beliau berkata demikian pada siri lawatan kerja di booth AADK di Pavilion Kementerian Dalam Negeri sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur baru-baru ini. Sementara itu, Tuan Sutekno turut menjelaskan bahawa ADK akan memperkenalkan satu projek rintis pada tahun 2022 sebagai saluran baharu perkhidmatan rawatan kepulihan berkonsepkan mobil buat kumpulan klien. Untuk mewujudkan satu saluran baru perkhidmatan rawat pulih klien kita ni lah. Kalau sebelum ni, rawat pulih ni cuma ada di institusi iaitu puspen ataupun di komuniti. Tapi sekarang kita buat inisiatif untuk wujudkan satu bentuk rawatan secara mobile, di mana kita akan pergi ke tempat-tempat yang ada sekumpulan penagih dadah ni, yang mana contohnya macam di penjara, di pusat jagaan kanak-kanak dan sebagainya, yang kita telah buat satu projek rintis dan kita akan perkenalkan pada tahun 2022. Dalam pada itu, Ketua Pengarah ADK turut menyarankan orang ramai segera merujuk pihak agensi atau menghubungi pusat gerakan hotline AADK untuk menyalurkan maklumat berkaitan permasalahan dadah. Kalau ada masalah penagihan dadah, boleh pergi ke kita, ke AADK. Kita ada dua bentuk ni, sama ada dirawat di dalam pusat pemulihan secara sukarela ataupun boleh kita rujuk kepada pusat pemulihan dadah persendirian. So ada banyak cara lah. Tapi kita boleh merujuk kepada kita, boleh call hotline kita dan kita akan bagi khidmat nasihat kalau ada masalah keluarga lah. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, bengkel media sosial AADK Kinta tingkat kemahiran peserta. Ramai menipu diri semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP. Kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. Menyedari kuasa media sosial semakin berkembang dan menjadi medium pilihan utama dalam menyalurkan maklumat terkini, AADK Daerah Kinta mengambil inisiatif menganjurkan bengkel media sosial 2021 baru-baru ini.
Bengkel Media Sosial 2021 bertujuan memberi pendedahan dan panduan kemahiran kepada para peserta melaksanakan kempen anti dadah menggunakan platform media sosial. Pada masa sama, ia membuka ruang kepada peserta untuk saling bertukar pandangan, pengalaman dan idea bagi memastikan kempen anti dadah disampaikan secara berkesan kepada masyarakat, khususnya menerusi media sosial. Bos, ni dokumen ni. Tak suruh. Asal nampak macam serabut Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Apa nak balik? Tak kerti kemar rumah ke? Alih maskal tu. Cik, Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Hah? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Tak kenal maka tak cinta. Figura kita pada kali ini merupakan penerima Anugerah Khidmat Cemerlang AADK Negeri Selangor tahun 2020. Kita bersama-sama dengan personaliti pilihan kali ini. Dalam perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan saya di AADK Negeri Selangor ni, banyak perkara-perkara yang baik lah, perkara-perkara yang manis untuk kita kongsi bersama, terutamanya dari segi perkhidmatan dan kewangan. Dari segi perkhidmatan dan kewangan ni melibatkan kita punya sumber manusia yang merupakan tunjang utama lah dalam menggerakkan AADK di peringkat AADK Negeri Selangor. Kenangan yang paling indah lah dalam perkhidmatan semestinya pencapaian dari segi anugerah khidmat cemerlang lah yang telah diberikan kepada saya lah sebagai sebagai motivasi dan juga pendorong dalam meningkatkan lagi mutu perkhidmatan untuk disampaikan kepada jabatan dan juga kepada perkhidmatan awam. Menggerakkan pengurusan di AADK memberi cabaran yang amat luas kerana seperti yang kita sedia maklum, khidmat ataupun pegawai sokongan di AADK dalam bidang pengurusan amat terhad. Di situlah cabaran yang kita perlu hadapi, yang kita perlu tempuhi, di mana setiap apa yang kita lakukan, kita menekankan kepada aspek-aspek kesempurnaan untuk mencapai matlamat objektif jabatan. Melalui perkhidmatan saya menilai, melihat satu aspek pentadbiran yang begitu berkesan lah, iaitu Tan Sri Mahmud Adam, mantan KSU KDN kita. Dalam kepimpinannya menitik beratkan tentang kesempurnaan, kesepakatan dan juga keutuhan jabatan, terutamanya di peringkat KDN sendiri. Di situ saya melihat secara pentadbiran pengurusan yang beliau paparkan memberikan gambaran bahawa perlunya terus mendukung mencapai matlamat kita sebagai penjawat awam. Saya lebih suka aktiviti santai lah. Banyak kawan suka jogging. Tapi pada saya suka pada aktiviti yang melibatkan automotif, kenderaan lah. Dari segi modifikasi kenderaan, ubah suai. Yang pastinya ubah suai itu menepati spesifikasi pihak berkuasa lah. Di situ memberikan saya kepuasan ataupun melepaskan tekanan dalam sepanjang saya bertugas, dan itulah caranya saya meluahkan saya punya ekspresi diri untuk ketenangan ataupun untuk mengisi masa lapang saya. Segmen Charity AADK untuk tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.